Baik, pelajar, mari kita belajar bagaimana untuk membentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah jika kita diberi satu situasi ataupun pernyataan. Okey, dan selepas itu kita akan belajar di sebaliknya, iaitu apabila kita diberi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, kita perlu menulis situasi mengikut persamaan linear itu. Okey, saya nak bagi tahu ya, untuk contoh 7 dan contoh 8 ini sebenarnya lebih kurang sama dengan contoh 2 dan contoh 3 dalam bab ini. Awak boleh rujuk balik video saya yang sebelum ni. Okey, apa yang bezanya? Yang untuk contoh 2 dan contoh 3 itu sebenarnya soalan itu ada berkaitan dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Untuk contoh 7 dan 8, dia ada berkaitan dengan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, so mari kita tengok contoh 7. Bentukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Maksudnya dalam soalan itu ada dua kuantiti yang kita tak akan tahu nilainya. Okey, so untuk soalan A, beza antara dua nombor ialah 18. Di sini mana kuantiti yang kita tak tahu nilainya? Dua nombor itu. So kalau kita tak tahu nilainya, kita boleh wakilkan dengan pemboleh ubah. So untuk saya nak guna M dan N lah. So dua nombor itu saya wakilkan dengan M dan N yang saya tak tahu nilainya ya. Okey, dia kata beza, maksudnya kita perlu tolak. Okey, beza antara M dan N, kita perlu buat tolak di antara M dan N. Okey, jawapan adalah 18. Cikgu, boleh tak saya guna X dan Y? Boleh, tak ada masalah sebab soalan tak bagi tahu. A sampai Z tu dia tak bagi tahu dia guna huruf yang mana satu. So awak pilih je mana-mana yang awak rasa sesuai. Untuk soalan untuk contoh yang dalam buku teks dia guna P dan Q. Tak ada masalah. Okey, awak boleh pilih je. Okey, sebab soalan tak bagi tahu. Okey, mari kita tengok soalan B pula. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX. Di sini dia sudah bagi satu pemboleh ubah. So maksudnya di sini nanti awak wajib guna X. Awak tak boleh kata, oh Cikgu Chamli kata boleh suka hati je saya guna. So saya nak tukar X ini jadi P lah. Saya lebih suka P. Tak boleh. Okay, sebab dalam soalan sudah bagi tahu awak perlu guna X ya. Dan simpanan wang saku Norita adalah Y. So ini adalah pemboleh ubah yang kedua. So sudah ada dua pemboleh ubah. Saya boleh bentukkan bersama anda ya. Jumlah simpanan. Jumlah maksudnya tambah ya. Simpanan wang mereka adalah RM600. So apa yang tambah apa, kita akan dapat 600. So dalam soalan X dan Y. So jumlah wang saku Ahmad dengan Norita X tambah Y. Okey, sama dengan 600. Maka terjawablah soalan untuk B. Okey, mari kita tengok C pula. Sebuah bas dan sebuah van. Bas dan van. Masing-masing dapat membawa M dan N orang. Nak nampak sini? Dia sudah bagi dua pemboleh ubah. So jangan suka hati awak guna huruf lain ya. So M di depan. M di depan. So kita tengok bas dengan van, siapa di depan? Bas di depan. So bas ini adalah boleh bawa M orang. Untuk N di bahagian belakang, so van pun di bahagian belakang bas. So van adalah bawa N orang. Okey, lepas tu jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. So di sini apa yang tambah apa dapat 100. Mari kita tengok satu-satu ya. Bas boleh bawa M orang. Sini ada berapa buah bas? 2 buah bas. So 2 darab M. Dapat 2 M. Van boleh bawa N orang. So, van ada berapa buah? Ada 5 buah. So, 5 darab N. Kita dapat 5N. Habis cerita. Ini jawapannya. Okey? Boleh ya? So, saya harap semua boleh faham ya. Asalkan awak kena baca soalan betul-betul. Lepas tu, awak bina atau membentukkan persamaan linear sendiri. Okey? So, itu sahaja untuk contoh 7. Mari kita tengok contoh 8. Kita perlu tulis situasi mengikut persamaan linear yang diberi ya. So, mari kita tengok soalan A. P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan perempuan. Urutan itu sangat penting ya. Dia kata lelaki, perempuan. P dan Q. So yang depan ini P, so depan ni lelaki. Maksudnya lelaki ada P orang. So untuk yang belakang, perempuan ada Q orang. Okay, so di sini dia kata P tolak Q sama dengan 6. Bilangan lelaki tolak bilangan perempuan. Kita dapat 6 orang. Maksudnya lelaki ataupun perempuan yang lebih ramai. So, lelaki yang lebih ramai. Bilangan murid lelaki ialah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam satu ekspedisi. Okey, awak salin je lah ayat itu yang ikut ayat yang atas tu. Cikgu, boleh tak saya jawab dengan ayat lain? Boleh. Asalkan nilai, maksudnya dia tak lari jauh. Contoh, katakan awak nak bagi tahu beza bilangan pelajar murid lelaki dan bilangan murid perempuan adalah 6 orang dalam satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Boleh? Tak ada masalah. Asalkan maksud tak lari jauh. Itu yang saya nak bagi tahu ya. Okey, mari kita tengok soalan B pula. 4X tambah 5Y sama dengan 35 dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga. Okey, X dan Y adalah harga ya. Okey, dengan sepinggan nasi lemak. Okey, yang depan ni X. So maksudnya X ini adalah harga untuk nasi lemak. Okey, Y di belakang. So sepinggan mi goreng ini adalah untuk Y ringgit. So ini Y ringgit, ini X ringgit.
So sekarang 4X. Maksudnya ada 4X ringgit. Maksudnya ada 4 pinggan nasi lemak. Ada 4 pinggan nasi lemak. Lepas tu 5Y. Maksudnya ada 5 pinggan mi goreng. So jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah RM35. Habis. Okay, so baca soalan betul-betul dan baca kehendak soalannya. So saya harap setelah saya terangkan contoh 7 dan contoh 8 ini, awak boleh juga tengok buku teks sebab contoh 7, contoh 8 ni saya memang ambil daripada buku teks muka surat 133. Okay, selepas itu saya harap awak boleh cuba menjawab latih diri 6.2D dalam muka surat 133 dan 134 di dalam buku teks. Okay, selamat menjawab.